saya Sharifah Nurdiana binti Siti Johor mewakilkan grup saya untuk merekod kami punya slide yang bertajuk rasuah mengancam integriti Malaysia. Okey, rakan-rakan saya yang lain ialah Syahril bin Sulaiman, Muhammad Faris bin Sulaiman, Muhammad Hamdan bin Yaakob, Siti Nur Alina binti Ma'alwi dan juga Nurul Syuhada binti Abdul Ghaffar. Okey, saya akan terangkan di sini mengenai yang pertama bahagian pengenalan, iaitu di sini ada nyatakan bahawa di Malaysia penjawat awam kita dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam iaitu SPA. Okey. Manakala etika pula bermaksud sesuatu yang disifatkan sebagai watak kepribadian. Seterusnya, moral. Moral adalah kebiasaan amalan yang diterima umum oleh masyarakat. Di dalam sesebuah negara mestilah akan ada undang-undang. Jadi undang-undang adalah penting dalam menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan apa yang dianggap beretika serta bermoral. Okey. Dalam sesebuah negara pasti berlakunya jenayah rasuah. Jadi apakah punca-punca yang menyebabnya berlakunya jenayah rasuah? Okey. Antara punca-puncanya adalah yang pertama, mahukan kehidupan yang mewah. Nombor 2, riak. Nombor 3, mahu menunjuk-nunjuk. Yang keempat ialah ingin cepat kaya. Okey. Kesemua punca ini, yang pertama, mahukan kemewahan, iaitu bagi individu-individu yang menginginkan kemewahan, yang menginginkan hidup mereka sentiasa kelihatan mewah, jadi mereka akan terjerumus ataupun tergolong dalam golongan yang penerima rasuah, kerana dengan menerima rasuah jumlah yang diperolehi adalah sangat banyak dan dalam masa yang singkat. Okey, kemudiannya riak ini bermaksud sama juga dengan menunjuk-nunjuk. Dia cuba menunjukkan apa yang dia boleh ada, tak sama dengan orang yang lain. Maknanya dia suka dia melebihi orang lain. Dia tak nak orang melebihi dia. Okey. Okey, apa yang dikatakan rasuah mengikut SPRM kita, iaitu rasuah ini maksud secara rasuah memberi atau menawarkan, menerima atau meminta atau setuju untuk menerima ganjaran atau faedah secara langsung atau tidak langsung. Okey. Rasuah ni kalau mengikut SPRM, menurut mereka adalah sebarang pemberian ganjaran faedah yang kita sama ada kita menerima atau kita meminta ataupun secara langsung dan tidak langsung. Itu yang dinamakan sebagai rasuah. Ia melibatkan sama ada barang, wang ringgit dan benda-benda yang bernilai. Okey. Seterusnya saya akan terangkan mengenai penyataan masalah. Okey. Seperti yang kita tahu, di Malaysia jenayah yang agak tinggi adalah jenayah rasuah atau lebih dikenali sebagai jenayah berkolar putih. Okey, di dalam slide kami ni kami ada sertakan statistik tahunan dari 2011, Januari 2011 sehingga April 2020. Okey, kalau kita lihat pada 2011 sebanyak 67%, hampir lebih pada separuh penjawat awam 60% orang, bukan separuh dari penjawat awam, maksud saya jika dibandingkan dengan orang awam biasa dengan penjawat awam, 60% daripada 100% adalah tergolong dari penjawat awam sendiri. Okey, manakala 2012 sebanyak 60%, sedikit berlaku penurunan. 2013 juga berlaku penurunan sebanyak 53% sahaja. 2014 naik semula jadi 60 lebih. 2015 dikemuncak di mana berlakunya kes-kes jenayah rasuah yang berleluasa di kalangan penjawat awam sebanyak 70%. Manakala 30% lagi hanyalah datang daripada orang-orang awam daripada swasta. Okey, 2016 pula 69%, agak tinggi, dan 2017 67%. 2018 berlaku penurunan, lebih kurang adalah 63%. Dan juga pada tahun lepas iaitu 2019 berlakunya satu peningkatan iaitu sebanyak 78%. Dan sekarang kita faham bahawa berlakunya pandemik COVID, jadi catatan jenayah rasuah dapat dibekalkan oleh
SPRM melalui portalnya sebanyak sehingga April 2020 sahaja. Jadi sehingga daripada Januari 2020 hingga April 2020 tangkapan yang dilakukan adalah sebanyak 54%, manakala bakinya adalah datang daripada orang awam. Ya, sebenarnya rasuah ini tidak semestinya datang dari golongan penjawat awam semata-mata. Cuma kebanyakannya adalah dari penjawat awam. Kerana sedia kita maklum bahawa pekerja-pekerja bukan pihak atasan bawah B40 menerima gaji yang minimum. Kalau 1,000, 1,500, 2,000, bawah daripada 2,000. Jadi jika kita mempunyai pendapatan 2,000, kita berada di kawasan pendalaman, itu adalah cukuplah bagi kita. Tapi jika kita bekerja di bandar, kehidupan menggunakan taraf kehidupan kita lebih tinggi, jadi menggunakan wang yang lebih banyak. Jadi untuk menampung kehidupan mereka dan juga untuk bermewah-mewah, jadi mereka akan ambil rasuah. Okey, seterusnya saya akan terangkan lagi. Sebenarnya rasuah ini apabila dilakukan, apabila telah terjadinya sesuatu, orang kata apa, jenayah rasuah ini, kebanyakannya kita tidak dapat lihat daripada mana benda ini berlaku dan bagaimana ia diselesaikan, kerana tidak semua yang dipamerkan oleh dalam TV melalui portal-portal rasmi ataupun apa-apa corang-corang media terutamanya melibatkan penjawat awam. Okey. Hal ini kerana di sini saya akan terangkan beberapa faktor lah yang bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah penyembunyian jenayah rasuah ini di kalangan penjawat awam. Yang pertama, pengguna-pengguna ataupun orang kata apa, yang penerima rasuah ini adalah dari golongan yang banyak kaki, orang kata banyak kawan-kawan yang banyak rangkaian-rangkaian dikenal, sama ada daripada pihak atasan ataupun pihak bawahan. Okey, mereka akan menggunakan kuasa politik bagi menyembunyikan serta menyelamatkan diri. Kedua, campur tangan politik. Okey. Yang ketiga adalah cara mereka mengatasi rasuah itu sendiri. Okey. Maksud saya menggunakan kuasa politik ini adalah apabila sesuatu kes rasuah yang melibatkan pihak atasan, tidak semestinya hukuman akan diterima sepenuhnya olehnya. Kadang-kadang kita lihat kes tu berlalu begitu saja. Kita dengar dia kena tangkap, tiba-tiba hilang macam tu saja. Okey, bila disiasat rupanya dia menggunakan kuasa politik. Yang kedua, campur tangan politik. Bila berlakunya campur tangan politik, berlakulah rasuah di kalangan kita ini. Bila kita contohnya macam penjawat awam nak mendapatkan satu projek, kita kalau directly kepada government mungkin susah. Jadi dia menggunakan campur tangan politik, ahli politik yang agak orang kata apa, mementingkan kewangan. Jadi dia campur tangan, dia orang awam tadi memberi rasuah kepada ahli politik tersebut. Dia juga campur tangan dalam projek tersebut dan mereka akan dapat. Jadi berlakulah orang kata apa, sesi merasuah ini di situ. Okey. Seterusnya saya akan terangkan pasal objektif kajian. Okey. Objektif kajian yang pertama ialah mencari bagaimana untuk mencari jalan penyelesaian terhadap isu rasuah yang kian meningkat di negara ini, mengulas kajian lalu dengan melihat kesan dan akibat rasuah kepada masyarakat dan negara. Yang seterusnya, beberapa program atau tindakan yang telah dibuat oleh negara lain juga dibincangkan bagi tujuan untuk meningkatkan tahap etika penjawat awam. Okey. Seterusnya saya akan terangkan mengenai metodologi. Okey, metodologi kami banyak ambilkan data-data kami ataupun sumber-sumber daripada yang pertama dari Google Scholar, iaitu menerusi jurnal-jurnal yang telah dikaji oleh pakar-pakar penyidik dan juga pensyarah-pensyarah yang bertaraf universiti dan juga orang kata apa, mempunyai lesen. Yang seterusnya melalui Perpustakaan Universiti Utara Malaysia sendiri, iaitu UUM Library. Okey, banyak yang kami ambil jurnal-jurnal daripada, kami buat rujukan daripada UUM Library sendiri. Seterusnya, apabila kita melibatkan rasuah, tidak salah kalau kita tidak merujuk sendiri laman web rasmi kerajaan, terutamanya laman web SPRM.
Sebab dalam portal SPRM macam-macam, ada statistik penangkapan, cara penangkapan mereka, kaedah-kaedah macam mana kita nak buat aduan dan segala-galanya. Okey, yang ketiga kami lihat yang seterusnya, kami lihat kepada keratan-keratan akhbar sama ada online ataupun keratan akhbar yang dibelilah. Yang seterusnya kami ada buat sedikit penelitian program dari luar negara untuk menguatkan lagi kami punya isi-isi yang dibahas lah. Okay. Seterusnya saya akan terangkan mengenai analisis kajian. Okey. Dalam slide yang kami letakkan di sini, kami ada letakkan satu jadual iaitu kertas siasatan dan statistik tangkapan rasuah 2018. Okey. Kalau kita boleh lihat di sini, jenis-jenis kesalahan dia ada banyak. Yang pertama, sama ada kita menerima rasuah, kita memberi rasuah, tuntutan palsu, salah guna kedudukan dan lain-lain kesalahan. Okey. Kita tengok ya, daripada di sini ada 2 tahun, iaitu tahun 2017 ke 2018. Okey. Kertas siasatan yang dibuka mengenai, kita terang satu saja, menerima rasuah contohnya. Pada 2017 kertas siasatan dibuka sebanyak 280. Manakala tangkapan yang dilakukan pada 2017 sebanyak 408. Itu bermaksudnya lagi banyak sebenarnya berlakunya jenayah rasuah yang kita tidak tahu. Bukannya semata-mata yang kita nampak dan itu yang ditangkap dan itulah kes sebenarnya. Tidak. Jadi apa yang ingin saya terangkan di sini, tidak semestinya yang kita lihat di mata itu adalah jumlah sebenar. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai cadangan dan juga cara ataupun kaedah penyelesaian. Okey. Yang pertama, kerajaan membuktikan kesungguhan. Okey, of course lah kerajaan kena membuktikan kesungguhannya dengan langkah pertama, tindakan dikenakan tanpa memilih bulu. Okey, ini maksudnya jika ahli politik yang memberi atau menerima rasuah, jadi tidak adalah istilah keistimewaan baginya untuk tidak menerima sebarang hukuman daripada pihak bertanggungjawab yang mengubah undang-undang, itu pihak polis dan juga judistri kehakiman kita. Jadi maksudnya di sini, setinggi mana pun pangkat kita, kalau kita dah melakukan kesalahan, hukuman tetap hukuman. Okey, seterusnya memberi peringatan agar tidak mengamalkan rasuah. Okey, kerajaan perlu memainkan peranan dengan menghebahkan kepada masyarakat ramai agar orang kata apa? Jenayah rasuah ini tidak akan memberikan kehidupan yang mewah. Malah ia akan merosakkan lagi kita punya organisasi jabatan serta kehidupan seharian kita. Okey, langkah seterusnya iaitu dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Penerapan awal mengenai bahaya rasuah di peringkat sekolah dan universiti serta keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling utuh ataupun ampuh untuk membantras gejala rasuah. Okey. Langkah kedua ini diterangkan lebih kepada penerapan nilai-nilai murni dalam diri kita daripada sekolah ataupun universiti, maknanya bermula dari awal. Orang tua-tua cakap biarlah meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, bermaksud kalau kita nak minta seseorang tu ataupun kita nak menghebahkan seseorang tu untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, gaya hidup yang bebas rasuah, jadi perlulah bermula daripada peringkat awal, iaitu peringkat di sekolah, seterusnya ke universiti dan juga peringkat pihak atasan lah. Selain itu, keimanan dan kepribadian kita juga haruslah dikukuhkan agar kita letak dalam kepala otak kita ni supaya fikir makan duit rasa tak semestinya kita akan selamat selama-lamanya. Sebab apa yang kita ambil itu adalah bukan hak kita sebenarnya. Kita menyalahgunakan kuasa kita untuk mendapat keistimewaan diri sendiri. Okey, langkah ketiga, memperkuat kuasakan undang-undang dan hukuman, memberi hukuman yang lebih berat, hukuman yang boleh membuatkan si pelaku serik dan orang lain akan membenci perbuatan tersebut. Okey, kaedah ketiga ini ataupun langkah ketiga ini lebih menerangkan dari segi undang-undang. Okey, apa yang perlu kerajaan lakukan adalah undang-undang yang sedia ada bukan dikatakan tidak ketat, sudah cukup ketat, tetapi kenapa tidak kita perketatkan lagi, maknanya menambah lagi hukuman.
Okey, sekiranya dulu hukuman rasuah ini, jenayah rasuah dikenakan penjara sebanyak 10 tahun contohnya. Jadi kenapa tidak dilanjutkan sehingga 20 tahun ke 30 tahun. Jadi bila perkara ini akan nampak gerun di mata orang lain, maka masyarakat lain tidak akan melakukan perbuatan tersebut kerana mereka tahu bahawa akibatnya akan berpanjangan. Serta orang yang melakukan jenayah rasuah tersebut setelah dibebaskan tidak akan melakukan jenayah rasuah sendiri kerana mereka serik bahawa hukuman yang diberikan adalah sangat-sangat berat, tidak berbaloi dengan apa yang mereka dapat. Okey. Seterusnya langkah keempat bermaksud di sini diterangkan pendedahan awal di peringkat sekolah, masukkan tentang isu rasuah dalam sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang sesuai seperti pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan sivik. Okey, seperti yang langkah kedua tadi juga, apa yang cuba diterapkan di sini adalah buku teks setiap pelajar, iaitu buku teks, tak kira lah buku teks melibatkan sejarah, bahasa Melayu, English, matematik, pendidikan Islam, moral, civic semua. Kerajaan perlu terapkan sedikit unsur-unsur ataupun isu rasuah di dalam buku teks tersebut, menerangkan kepada mereka sekiranya jenayah ini berleluasa, jadi bagaimana perlu mereka tangani dan juga apakah akibat. Jadi apabila murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang membaca, mereka beware, mengetahui bahawa okey, perkara ini tidak sepatutnya berlaku dan dilakukan oleh seseorang individu untuk keistimewaan diri sendiri semata-mata. Okey, langkah kelima, tingkatkan penggunaan ICT, masa berurusan lebih mudah, tiada pertemuan bersemuka, tidak dapat mengenali siapa pelanggan, amalan rasuah dapat diadakan. Okey, apa yang diterangkan di sini, apa yang cuba disampaikan di sini adalah penggunaan secara online. Jadi tidak berlaku sesi bersemuka antara dua individu. Jadi sukarlah berlaku jenayah rasuah kerana pemberian rasuah ini dilihat apabila berlakunya sesi memberi dan juga menerima. Namun tidak dinafikanlah dalam online juga boleh berlakunya jenayah rasuah, tetapi kurang jika dibandingkan dengan apa yang kita lihat face to face jika dia memberi dan juga menerima secara terang-terangan. Okey, seterusnya saya akan terangkan perbandingan dengan negara luar. Okey, di sini kami tengok beberapa negara, okey, yang daripada 1 sampai 51. Jadi kami singkatkan di sini, kami ada CPI, iaitu Indeks Persepsi Rasuah 2019. Yang paling atas bermaksud negara yang paling bebas dari rasuah. Okey, seperti yang doktor dapat lihat dalam slide kami, nombor 1 di dunia yang bebas rasuah adalah negara Denmark dan New Zealand. Kedua jatuhkan oleh Finland, ketiga Sweden, Switzerland, Singapura dan Malaysia jatuh pada tanggal ke-51. Ini bermaksud jenayah rasuah di Malaysia agak membimbangkan. Okey. Seterusnya, kadar rasuah rendah itu bermaksud dapat mencapai kemajuan, taraf kehidupan yang tinggi, penyesuaian sosial tinggi, kadar cilik huruf yang tinggi. Okey, bila kadar rasuah kita rendah, kita punya kemajuan lebih tinggi, taraf kehidupan kita juga lebih tinggi kerana tidak berlakunya sebarang penindasan. Seterusnya, kewangan yang kukuh, pendapatan tinggi dan budaya rakyat bekerja keras. Ini selalunya berlaku di negara-negara termaju. Apabila pendapatan mereka tinggi, budaya kerja mereka juga keras, maknanya rajin bekerja keras. Maknanya bila rajin bekerja keras, gaji lebih. Juga pendapatan yang tinggi juga tidak akan menyumbang kepada jenayah rasuah. Okey. Contoh sistem pendaftaran awam, maklumat berpusat dapat mengelakkan penipuan. Okey. Sebagai contohnya sistem pendaftaran awam, okey. Maklumat yang berpusat atau maklumat yang berdaftar dalam sistem pendaftaran tidak dapat ataupun tidak akan menghasilkan itu sebarang penipuan kerana maklumat yang disampaikan itu adalah tulen. Okey, yang seterusnya, kod kelakuan. Menteri perlu rekod butiran perjalanan dan hadiah yang diterima. Okey, sedia kita maklum bahawa menteri-menteri kita ataupun pegawai-pegawai diplomatik kita sering kali berurusan dengan negara luar, itu untuk
kita punya negara lebih hubungan diplomatik antara luar negara. Jadi setiap kali mereka pulang, mereka akan dapat buah hati, sama ada dari segi rupa bentuk benda, barang dan juga duit. Jadi semua benda ni perlulah direkod. Segala bukti-bukti perjalanan dan juga hadiah, sebarang hadiah yang terima bagi mengelakkan berlakunya kecurigaan sama ada benda pemberian itu adalah pemberian rasuah ataupun memang pemberian hadiah semata-mata. Okey, seterusnya kebebasan media, hubung kait positif untuk mengawal rasuah dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Okey. Negara yang demokrasi seperti Malaysia memang mengamalkan kebebasan media. Itu tidak dinafikan lah, tapi ada juga baiknya positif yang dapat diambil daripada kebebasan media ini dalam negara. Okey, yang seterusnya amalan keterbukaan dan keberkesanan yang baik. Ini maksud rakyat boleh memantau tanggungjawab yang dipikul ahli politik mereka termasuk dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat. Maknanya kita sebagai rakyat ni pun berhak mengetahui apa yang pihak politik, pihak atasan ni cuba lakukan, sama ada untuk kesejahteraan rakyat sejahtera, kesejahteraan rakyat jelata ataupun untuk kesenangan diri mereka semata-mata. Okey, seterusnya pendedahan belanjawan mengurangkan ketirisan, pembaziran dan juga penyelewangan dana awam. Okey. Pendedahan belanjawan setiap tahun adalah wajib ataupun adalah perlu agar dapat kita ketahui sebagai rakyat. Kita perlu mengetahui ke manakah belanjawan negara kita pergi setiap bulan. Jadi contohnya jika belanjawan tu dilampirkan, dipamerkan atau disidangkan, jadi kita boleh tahu selama ni kita bayar cukai tu duit ke mana. Macam tu. Jadi tak adalah kita tanya-tanya, kita dah bayar cukai tapi duit tu tak tahu ke mana, tiba-tiba duit tak ada. Jadi bila pendedahan belanjawan ni memudahkan kita untuk mengetahui ke manakah hala tuju kewangan negara kita. Yang seterusnya, menteri perlu rekod butiran. Okey, yang tadi samalah rekod butiran hadiah apa semua. Okey. Kesimpulan. Okey, kesimpulan di sini apa yang saya boleh concludekan adalah yang pertama, memantapkan lagi keimanan dan jati diri, menggalakkan urusan secara atas talian, hukuman yang lebih berat, tindakan SPRM terhadap pesalah lebih tegas, pendedahan di peringkat sekolah. Okey, apa yang diharapkan di sini adalah dengan kaji sendiri yang kami lakukan mengenai jenayah rasuah di Malaysia ini adalah mengharapkan bahawa kita dapat menerapkan ataupun memantapkan keimanan dan jati diri kita sendiri. Lepas tu dapat lebih kerajaan lebih menggunakan urusan di atas talian berbanding dengan bersemuka. Lebih memudahkan kita lah untuk tidak perlu menggunakan orang lain untuk memudahkan urusan kita. Jadi bila kita guna online, mudah sikit lah. Kita direct terus kepada jabatan yang kita ingin berurusan. Okey, hukuman yang berat ini sangat diperlukan. Ini menunjukkan apabila berlakunya sesuatu jenayah disertakan dengan hukuman, maka bila hukuman itu adalah berat, orang yang melakukan hukuman tidak akan melakukannya lagi. Manakala orang yang tidak melakukan akan tidak langsung melakukan kerana mereka mengetahui bahawa hukuman yang bakal mereka terima adalah sangat-sangat tidak berbaloi dengan apa yang mereka perolehi. Okey, seterusnya tindakan SPRM lah terhadap pesalah lebih tegas. Maknanya daripada apa yang kita lihat dari statistik tangkapan, SPRM kena bekerja lebih keras untuk menguatkuasakan lagi penguasaan mereka, jadi melakukan pantauan-pantauan daripada khususnya Jabatan Penjawat Awam yang banyak menggunakan duit tetapi orang tidak tahu. Jadi lebih giat lagi lah harap pihak SPRM dapat lebih bergiat untuk mengenapasi setiap jabatan jika berlakunya sebarang ketirisan ataupun pemberian rasuah sama dalam segi bentuk wang, hadiah dan juga segalanya lah. Dan yang terakhir kali adalah pendedahan di peringkat sekolah. Jadi umum kita ketahui, kita belajar daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, masuk universiti dan seterusnya. Jadi sekiranya penerapan nilai-nilai murni ini diterapkan dari sekolah, maka
pelajar-pelajar tidak akan melakukan jenayah yang akan merosakkan kehidupan mereka, kerana mereka tahu apa yang mereka lakukan ini tidak mendatangkan hasil yang lumayan, malah akan merosakkan sama ada organisasi yang mereka kerja, merosakkan nama mereka, merosakkan nama family mereka, dan juga yang penting sekali adalah merosakkan kehidupan mereka. Okey. Di situ saja pembentangan saya pada hari ini. Saya mewakilkan grup saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana telah memberi peluang kepada kami untuk membuat sedikit kaji selidik mengenai tajuk rasuah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.